Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk kelas biologi kita pada pagi ni. Untuk hari ni, cikgu dah mula nak ajar bab tingkatan 5. Yang bab tingkatan 4 tu kita tinggal satu lagi, homeostasis. Cikgu rasa bab homeostasis tu nanti cikgu nak sambung bila kita dah naik ke sekolah nanti, bila kita dah masuk sekolah. Sebab bab tu dia agak susah sikit kalau saya nak terangkan secara maya ni. Eloknya secara berdepan. Jadi saya berhenti sampai bab tu dulu sampai bab 12. Bab 13 tu kita akan sambung insya-Allah bila kita naik sekolah nanti. Jadi untuk seterusnya, untuk pembelajaran seterusnya, cikgu akan sambung yang tingkatan 5. Yang tingkatan 5 pun saya rasa saya kena ajar dulu sebab takut tak sempat habis sukatan. Okey, tak apa, kita pergi pelan-pelan Okey, kita tengok bab pertama biologi ni. Kalau awak tengok buku teks kita, bab pertama ni tajuk dia organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Organisasi tisu, tumbuhan dan pertumbuhan. Tumbuhan. Okey, lebih pada tumbuhan lah. Okey, kita tengok 1.1. Organisasi tisu tumbuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan organisasi tisu tumbuhan? Okey, kita tengok, kita baca. Awak akan ikut cikgu perlahan-lahan, cikgu akan ajar. Jadi kena ikutlah apa yang cikgu refer pada buku teks ni. Organisasi tisu tumbuhan. Okey, kita baca. Anda telah mempelajari asas organisasi organisma multisel dalam bab 2 tingkatan 4. Dapatkah anda menamakan beberapa sel khusus dalam tumbuhan? Rajah 1.1, rajah ni lah ni, 1.1 ni, menunjukkan organisasi tisu dalam tumbuhan. Okey, dia kata tumbuhan terdiri daripada 2 jenis tisu utama. Kalau kata tisu tumbuhan ni, dia ada 2 tisu utama. Ada 2 tisu utama. Yang pertama tisu meristem. Yang kedua tisu kekal. Jadi kena ingatlah. Apakah yang dimaksudkan dengan tisu meristem? Kita ambil note sikit ni. Tisu meristem adalah tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Yang kata meristem ni. Yang kata tisu meristem ni. Tisu meristem ni. Tisu yang sel dia tu sangat aktif buat proses pembahagian sel secara mitosis. Okey. Bila disebut tentang tisu meristem, dia ada 2 jenis. Iaitu kita ada tisu meristem apex dan tisu meristem lateral. Nanti kita tengok. Kita just ambil tahu dulu. So ada 2. Tisu kekal pula. Tisu kekal ada 3. Tisu epidermis, tisu asas, tisu vaskular. Okey, tisu asas ada 3. Parenkima, kolenkima, sklerenkima. Kalau sebut tisu vaskular ni tisu yang terlibat dalam proses pengangkutan. Xylem, phloem. Yang ni kena ingat. Tisu kekal. Apa dia tisu kekal? Yang tisu kekal tadi kan? Ialah tisu matang yang telah pun mengalami proses pembezaan. Telah ataupun sedang mengalami pembezaan. Proses pembezaan tu proses apa pula?
Nanti kita tengok. Terdapat 3 jenis tisu kekal. Epidermis, asas dan tisu vaskular. Okey. Ni lah kalau kita tengok gambar raja 1.3 ni. Inilah rupanya tisu parenkima, sklerenkima, kolenkima. Depa ni kategori tisu asas. Okey. Yang flowworm dengan xylem ni tisu vaskular. Okey, tisu vaskular ada pada akar, batang dan juga daun. Okey. Tak susah sangat pun. Kita tengok pula muka surat seterusnya. Okey, kita tengok satu-satu. Tengok satu-satu. Banyak sikitlah tajuk ni nak membaca. Okey, kita pergi satu persatu. Tisu kekal. Tisu kekal dulu. Tisu epidermis. Okey, tisu kekal yang pertama, tisu epidermis. Apakah yang dikatakan tisu epidermis? Apa dia dikatakan tisu epidermis? Tisu epidermis. Tisu epidermis melapisi permukaan. Satu tisu yang dia lapisi permukaan luar. Dia melapisi permukaan luar. Dia kalau buku tu dia macam plastik pembalut tu. Itulah rupanya macam tisu epidermis. Dia melapisi permukaan luar. Permukaan luar apa? Permukaan luar batang, permukaan luar daun dan permukaan luar akar. Akar untuk tumbuhan yang muda lah. Tumbuhan tua mungkin dah tak ada. Okey. Ni ciri-ciri dia ni. Okey, dinding. Dinding sel epidermis ni biasanya diliputi oleh kutikel. Kutikel ni sejenis bahan yang berlilin dan kalis air. Macam tu no. Dinding sel epidermis ni, dinding sel epidermis ni, sel epidermis, dia punya dinding dia ni disaluti oleh satu bahan yang berkutikel. Bahan ni nama dia kutikel. Ni. Kutikel. Sifat bahan ni adalah berlilin dan kalis air. Kenapa kena ada kutikel? Kenapa kena ada kutikel? Kutikel ni akan mengurangkan kehilangan air melalui penjejatan. Itu fungsi kutikel. Melindungi daun daripada kecederaan mekanikal dan menghalang serangan patogen. Ini adalah antara fungsi kutikel. Okey. Kena ingat ni. 1 dah, 2 dah, 3 dah, 4. Terdapat sel-sel epidermis yang terubah suai mengikut fungsinya. Kadang-kadang sel epidermis ni dia akan mengalami modification. Dia akan mengalami pengubahsuaian. Dia akan boleh jadi sel pengawal dan dia boleh jadi sel akar rambut. Sel pengawal. Sel pengawal fungsinya mengawal bukaan liang stoma pada daun. Dan sel akar rambut meningkatkan luas permukaan akar. Okey, biasanya sel, kalau sel epidermis bentuknya lebih kurang macam ni lah kan. Macam ni lah. Selalunya sel epidermis macam ni. Tapi kalau sel epidermis akar ni dia macam ni. Dia diubah suai sikit. Dia ada ni. Dia ada akar rambut. Selalunya kalau kita buat sel, kalau kita lukis gambar rajah sel, kita lukis macam ni kan. Kita lukis dinding sel, nukleus, vakul, cytoplasm tu tak? Yang biasalah. Tapi kalau sel akar rambut ni,
Dia macam dia ada unjuran panjang sikit. Yang ni kita panggil akar rambut. Supaya luas permukaan lebih besar untuk penyerapan air. Okey, terdapat sel-sel epidermis yang terubah suai mengikut fungsi masing-masing. Okey, habis sel epidermis. Kita tengok tisu asas pula. Tisu asas ada 3. Parenchyma, cholenchyma, sclerenchyma. Okey. Yang ni kita pergi sekali lalu je lah. Tisu parenchyma merupakan sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami pembezaan. Mempunyai dinding sel yang paling nipis. Tisu parenchyma yang berada dalam keadaan segah memberi sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Terlibat dalam fotosintesis dan membantu penyimpanan kanji. Jadi awak fokus kat sini je lah. Dia membantu dalam penyimpanan kanji dan gula. Okay. Kita hanya tahu dia punya fungsi je. Kalau kita nak hafal semua pun susahlah sikit kita. Cholenchyma. Cholenchyma sel hidup dan apabila telah matang menjadi sel mempunyai dinding sel yang mempunyai dinding sel yang dibuat daripada pektin dan hemiselulosa. Kita fokuskan kepada fungsi dia nah. Memberi sokongan. Fungsi dia memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Last sekali sclerenchyma. Sclerenchyma ni beza daripada 2 tadi. Dia adalah sel-sel yang mati. Yang 2 ni sel hidup. Sel hidup. Beza dia. Mati apabila matang. Mati bila dia matang. Masa baru-baru dibentuk tu dia hidup. Bila dia dah tua sikit dia akan mati. Okey. Fungsi dia juga memberi sokongan. Memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada pokok tadi ni. Okey. Tahu sikit-sikit je lah untuk yang ni. Dan yang terakhir tisu vaskular. Tisu vaskular 2, xylem dan phloem. Xylem terbentuk daripada sel-sel mati. Xylem ni mempunyai dinding sel yang diselaputi dengan lignin. Lignin ni apa dia? Dia tak cakap sini ya. Lignin ni bahan yang keras lah. Bahan yang keras. Terdiri daripada salur xylem yang panjang, berongga dan bersambungan antara satu sama lain. Ini membolehkan xylem mengangkut air. Fungsi xylem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Phloem. Bila sebut phloem, dia terdiri daripada sel rakan dan tube tapis. Ini kena ingat. Phloem ni dia ada 2 komponen. Sel rakan dengan tube tapis. Yang xylem ni tadi dia ada 1 komponen saja. Salur xylem. Salur xylem ni sifat dia memanjang, berongga dan bersambungan. Okey. Kalau xylem sel mati, tapi kalau phloem sel hidup. Dia terdiri daripada sel hidup. Tube tapis tidak mempunyai organel seperti nukleus dan ribosom kerana mengalami kemerosotan apabila matang. Tube tapis tersusun daripada hujung ke hujung phloem untuk membentuk suatu tube yang memanjang. Okay. Phloem fungsi dia mengangkut gula. Fokuskan pada fungsi dia mengangkut gula. Gula yang terhasil daripada proses fotosintesis. Proses fotosintesis berlaku di daun. Jadi gula ni daripada daun dia diangkut ke organ seperti akar, buah dan juga umbisi.
Kita hanya ambil poin yang penting-penting je lah. Nak baca, nak hafal semua banyak sangat. Especially tisu asas ni. Tisu asas ni kita lebih fokuskan kepada fungsinya sajalah. Okay. Banyak sikit bab tumbuhan ni. Okay, settle yang tu. Satu poin dua. Tisu meristem dan pertumbuhan. Tisu meristem dan pertumbuhan. Apa dia tisu meristem? Okey. Tisu meristem. Yang tadi kita bincang tisu asas kan? Yang tadi 1.1 ni tisu asas, tisu kekal. Dan antara tisu kekal dengan tisu meristem ni nampaknya kita lebih fokuskan kepada tisu meristem. Pernahkah anda melihat perkembangan tumbuhan daripada anak benih tumbuh membesar menjadi pokok dewasa? Bahagian manakah yang akan tumbuh terlebih dahulu? Terdapat tisu hidup yang belum membeza dalam tumbuhan yang bertanggungjawab dalam pertumbuhan tumbuhan, dan tisu ini dikenali sebagai tisu meristem. Tisu meristem ni, bila sebut tisu meristem, dia ada dua jenis. Tisu meristem apex dengan tisu meristem lateral. Tisu meristem apex, dia ada di hujung pucuk dan di hujung akar. Tolong fokuskan perkataan hujung. Hujung. Kena sebut tak boleh kata terdapat di pucuk dengan akar. Awak fokuskan dia berada di hujung pucuk dan di hujung akar. Yang ni tisu meristem apex. Tisu meristem lateral pula terdiri daripada cambium vascular dengan cambium gabus. Dia ada dua bahagian ni. Cambium vascular, cambium gabus. Biasanya meristem lateral ni ada di bahagian batang, selalunya di bahagian batang lah. Kalau yang ni terletak di hujung pucuk, yang ni lebih kepada bahagian batang. Di bahagian batang pokok. Ni sini ni batang. Ni meristem lateral. Yang ni meristem apex di hujung pokok dan meristem apex di hujung akar. Okey. Meristem lateral ni terdiri daripada cambium gabus dengan cambium vascular. Okey. Okey, muka surat yang seterusnya. Perubahan yang berlaku dalam organisma bermula daripada peringkat zygot. Perubahan yang berlaku dalam organisma bermula daripada peringkat zygot sampailah dewasa kita sebut pertumbuhan dan perkembangan. Semasa di tingkatan 4 anda telah mempelajari pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Dapatkah anda menyatakan definisi pertumbuhan? Apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan? Okay, sebelum kita nak tahu apa dia yang dimaksudkan dengan pertumbuhan, kita nak tengoklah zon-zon pertumbuhan sel. Okay. Hujung pucuk dan hujung akar dapat dibahagikan kepada 3 zon. Hujung pucuk dan hujung akar tumbuhan, dia ada 3 zon. 3 zon. Bahagikan kepada 3 zon pertumbuhan. Apa nama zon tu? Zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Pertumbuhan berlaku dalam zon ini merupakan pertumbuhan primer. Jadi,
sebarang bentuk pertumbuhan yang berlaku dalam zon pembahagian ke, zon pemanjangan ke, zon pembezaan ke, disebut pertumbuhan primer. Kita panggil pertumbuhan primer. Ini dikatakan sebab pertumbuhan ada dua jenis, satu pertumbuhan sekunder, satu lagi pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ni pertumbuhan yang mula-mula terbentuk, terjadi. Okey, kita tengok gambar ni. Ni adalah hujung pucuk. Kita ambil sel di hujung pucuk ni. Kita tengok di bawah mikroskop. Nampaklah macam ni. Ni hujung pucuk ni. Ni yang kita panggil meristem apex di hujung pucuk ni. Yang ni kita zoomkan, kita nampaklah bahagian ni, dan sebenarnya dia ada 3 zon. Meristem apex pucuk, ya. Yang ni gambar ni. Micrograph sel meristem di hujung pucuk. Yang ni kalau kita, ini gambar foto lah, kalau kita ambil gambar foto ni. Tapi gambar foto ni kita cuba lukiskan semula. Dapatlah macam ni. Kalau kita boleh bahagikan kepada 3 zon. Zon pembahagian sel ada kat atas ni. Kat bawah dia zon pemanjangan. Yang bawah sekali zon pembezaan. Lepas 3 zon ni barulah kita dapat tisu matang. Yang dikatakan meristem apex ada kat sini ujung. Okey. Yang ni meristem apex pucuk. Apex tu dia ada dekat ujung. Okey. Sama juga macam akar. Ni akar. Ni akar ni kita ambil ujung ni. Kita tengok bawah mikroskop. Dapatlah macam ni. Micrograph sel meristem di hujung akar. Ini gambar sebenar lah ni. Ini gambar sebenar. Kalau kita nak lukiskan dalam bentuk lukisan yang senang kita nak faham, lebih kurang macam ni lah. Okey. Zon pembahagian ada kat bawah sekali lah kalau untuk akar. Zon pembahagian. Lepas zon pembahagian, zon pemanjangan. Lepas zon pemanjangan, zon pembezaan. Dan last sekali diikuti oleh tisu matang. Kalau kita perhatikan akar ni, meristem apex akar, biasanya meristem apex akar ni ada di zon pembahagian. Sama macam tadi ni. Meristem apex pucuk ada di hujung sekali, itu dekat zon pembahagian. Ni. Meristem apex akar ni dia berada di zon pembahagian. Sama juga macam tadi. Meristem apex pucuk ada dekat zon pembahagian. Yang ni jidal akar. Jidal akar ni bahagian yang agak keras sebab dia akan menolak tanah masa pertumbuhan akar tadi. So jidal akar ni keras sebab dia nak melindungi sel meristem apex ni. Dia satu lapisan pelindung lah, nak melindungi sel yang kat atas dia tu. Okey. Ini adalah zon pertumbuhan sel yang ada di meristem apex. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula
kita nak perincikan setiap satu zon ni nah. Zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Tadi kita yang ni kita dah kenal lah, dia punya lokasi dia kan kat mana. So kita nak tengok, kita nak perincikan lagi. Tengok sini. Okey. Jadual 1.2 zon pertumbuhan sel. Kita pergi satu-satu. Okey. Zon pembahagian sel. Zon pembahagian sel kan. Zon pembahagian sel. Zon pembahagian sel berlaku pada meristem apex. Zon pembahagian sel ni dia ada pada meristem apex. Meristem apex ni, bila sebut meristem apex ni, selnya adalah sel terdiri daripada sel-sel meristem. Oh, sel yang ada dekat zon pembahagian sel ni, nama sel tu sel meristem. Satu sifat sel meristem ni, dia sangat aktif membahagi secara mitosis. Okey. Yang kedua, pertambahan bilangan sel. Bila bilangan sel meristem ni bertambah, ini akan menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Maksudnya batang tumbuhan tu akan meningkat panjang dia disebabkan oleh pertambahan sel meristem ni. Boleh faham kot? Pertambahan bilangan sel meristem ni, inilah yang menyebabkan batang tumbuhan tu semakin panjang. Okey, seterusnya, semasa sel meristem yang baru ni terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya tu, yang dah bentuk awal tu, akan ditolak ke zon pemanjangan. Macam ni lah. Macam ni, contohnya macam ni. Kan? Di sel dekat sini ni kita panggil sel meristem. Ni sel meristem ni. Sel meristem ni sel yang aktif. Aktif buat mitosis. Okey. Bila sel ni di sinilah adalah tempat penghasilan sel meristem ni. Jadi dia kata apa tadi? Semasa sel baru sedang terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan. Maksudnya, sel yang lama yang dah terbentuk sebelum tu akan ditolak masuk ke zon pemanjangan. Sel baru kekal kat sini. Sel baru ada kat sini. Sel lama semua ditolak masuk dalam zon pemanjangan. Okey. Sel yang sedang dihasilkan kekal berada di zon pembahagian. Sel yang dah terbentuk sebelum tu, dia tolak masuk dekat zon pemanjangan. Nampak? Lepas dihasilkan, dia tolak masuk dekat zon pemanjangan. Dia buat lagi sel meristem, tolak masuk zon pemanjangan. Tu maksudnya. Okey. Tadi peristiwa yang berlaku di zon pembahagian. Zon pembahagian ni lebih kepada apa? Proses penghasilan sel meristem secara mitosis lah. Okey, zon pemanjangan sel Pak. Zon pemanjangan sel adalah sel-sel yang mengalami pertambahan saiz. Pemanjangan ni maksudnya pertambahan saiz.
Pemanjangan sel tu maksudnya sel tu membesar lah. Macam mana pertambahan saiz boleh berlaku? Macam mana pertambahan saiz tu boleh berlaku? Berlaku melalui resapan air secara osmosis. Serap air secara osmosis dan juga penyerapan nutrien ke dalam sel. Jadi sel tu, macam mana sel tu yang dikatakan besar, bertambah saiz? Dia akan menyerap air, dia akan menyerap nutrien. Jadi dia bila dia serap air, serap nutrien, dia akan mengalami pembesaran. Pembesaran tu maksudnya pemanjangan. Okey. Benda-benda yang diserap ni tadi ni disimpan dalam bakul. Benda-benda yang serap ni disimpan dalam bakul. Okey, ni. Mula-mula di awal pembentukan, bakul tu banyak tau. Bakul ni banyak dan kecil-kecil. Apa yang akan terjadi bila sel tu nak membesar? Bakul-bakul kecil akan bergabung membentuk satu bakul yang besar. Proses ni kita panggil pembakulan. Banyaklah pula istilah. Kalau pembakulan tu, kalau soalan tanya maksudnya proses di mana bakul-bakul yang kecil tu akan bergabung menjadi bakul yang besar. Akhirnya jadilah macam ni. Ni bakul tu. Dia bergabung. Kan mula-mula dia kecil. Lepas tu dia serap air. Dia serap nutrien. Jadi kan sel tu akan jadi besar. Bakul ni pun jadi besar. Lepas tu bakul yang besar ni akan bergabung membentuk satu saja bakul yang sangat besar. Jadi sel ni akan membesar. Bila sel membesar, kita panggil pemanjangan sel telah berlaku. Inilah peristiwa yang berlaku di zon pemanjangan. Mula-mula sel-sel itu dihasilkan di zon pembahagian. Sel tu nama apa? Sel meristem. Masuk dekat zon pempanjangan. Zon pempanjangan di mana sel akan mengalami tumbesaran. Lepas sel dah mengalami tumbesaran, sel itu akan ditolak masuk ke dalam zon pembezaan pula. Zon pembezaan. Kita tengok seterusnya zon pembezaan. Zon pembezaan terdiri pada sel-sel yang membeza. Apa maksudnya sel-sel yang membeza? Dan pembezaan berlaku apabila sel telah mencapai saiz yang maksimum. Pembezaan tu berlaku bila dia sudah mencapai saiz yang maksimum. Okey. Sel-sel yang membeza ni akan membentuk tisu kekal. Contoh tisu kekal yang tadi tu lah. Epidermis, korteks, xilem, phloem antara contoh dia. Sel akan berubah bentuk. Sel ni tadi dia akan berubah bentuk. Dia dah mula berubah bentuk. Dan struktur menjadi sel khusus yang mempunyai fungsi yang sangat spesifik. Maksud ayat ni contoh. Dia bagi contoh. Sel epidermis pada daun akan mengalami pembezaan. Pembezaan ni dia macam modification. Dia akan berubah bentuk untuk disesuaikan dengan fungsi dia. Okey. Kan? Dia kata sel epidermis pada daun membeza membentuk sel pengawal. Sel pengawal ni dia tak sama macam sel epidermis yang lain. Sebab kerja dia mengawal bukaan stoma. Kan? Jadi dia bentuk dia kena lain sikit. Kalau sel epidermis yang biasa macam ni. Tapi kalau sel pengawal, dia bentuk macam kacang. Awak dah belajar dulu masa dia kata 3 kan. Ni sel pengawal. Ni sel epidermis. Kenapa bentuk dia pelik? Ni sel pengawal ni. Kenapa bentuk dia pelik? Sebab sesuai dengan fungsi dia. Fungsi dia untuk mengawal pembukaan stoma. Jadi dia tak boleh bentuk macam ni. Dia kena bentuk macam ni. Ni maksud dia pembezaan. Selain daripada itu, dia bagi lagi contoh sel akar.
Okey, kalau sel batang ke sel epidermis ke dia bentuk macam tu kan. Tapi kalau sel akar rambut dia akan dibentuk macam ni. Ya. Dia akan bentuk macam ni. Ni sel. Dia ada macam unjuran sikit. Yang ni sel akar. Sel akar rambut. Kenapa bentuk dia macam ni? Kawasan yang panjang ni untuk menambahkan luas permukaan bagi penyerapan air. Jadi bentuk dia kena macam ni lah. Dia tak bolehlah bentuk macam ni. Kalau bentuk macam ni, luas permukaan tak besar. Okey? Harap awak faham. Okey, settle lah ni. Kita tengok pula jenis pertumbuhan. Jenis pertumbuhan macam cikgu bagi tahu tadi. Pertumbuhan ada 2 jenis. Satu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ni pertumbuhan yang mula-mula terjadi pada tumbuhan. Dan pertumbuhan yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer. Okey, ni definisi pertumbuhan primer. Pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan. Selepas biji benih bercambah. Kan kita ambil biji benih, kita tanam, lepas tu biji benih tu pun bercambah, jadi anak benih, jadi pokok kecil tu. Okey, pertumbuhan yang berlaku sebaik saja berlaku percambahan dan akan dialami oleh semua tumbuhan. Semua tumbuhan akan buat pertumbuhan primer. Fungsinya, ini fungsi dia. Fungsi dia untuk menambahkan panjang batang dan juga akar. Ini adalah fungsi pertumbuhan primer. Fungsi ni lebih pada fungsi ni. Ni fungsi ni. Okey. Yang ni definisi. Ini fungsi. Okey, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer berlaku kat mana? Pertumbuhan primer dia berlaku pada meristem apex. Pertumbuhan primer tu dia berlaku pada meristem apex. Kalau sebut meristem apex tu di hujung pucuk dan di hujung akar. Pertumbuhan primer bermula apabila sel-sel meristem pada meristem apex dalam zon pembahagian sel giat membahagi. Okey, ni tak payah ingat, tak apalah. Pada hujung pucuk ada primodium daun dan primodium tunas. Mana ni? Primodium daun ni, gambar rajah ni, primodium daun ni. Tengok gambar rajah ni. Kan? Gambar rajah ni dia besar kan? Nampak? Okey, kalau tengok buku teks nampak lah. Kalau tengok gambar rajah saya ni tak apa nampak. Ada primodium daun dengan primodium tunas. Apa maksud dia ni? Pada hujung pucuk primodium daun dan primodium tunas. Primodium daun dengan primodium tunas inilah yang akan tumbuh bentuk daun dan pucuk baru. Apabila ini berlaku, tumbuhan ni akan menambahkan ketinggiannya. Jadi pokok tu pun akan bertambahlah ketinggiannya. Okey. Ni cerita di hujung pucuk. Ni cerita di hujung akar pula. Di hujung akar, iaitu di bahagian jidal akar, yang kita tengok tadi gambar rajah tadi ni, akan menjadi haus apabila menembusi tanah. Hal ini menyebabkan sel-sel jidal akar digantikan dengan sel-sel meristem.
Ya, habis dah pertumbuhan primer. Jadi awak kena tahulah pertumbuhan primer tu pertumbuhan yang macam mana, apa fungsi pertumbuhan primer, pertumbuhan primer tu berlaku di bahagian mana. Senang. Ya. Okey, pertumbuhan sekunder pula. Okey, pertumbuhan sekunder berlaku pada kebanyakan tumbuhan eudicot. Tumbuhan eudicot ni tumbuhan yang besar-besar, tumbuhan yang jenis batang-batang keras ni. Dia berlaku kat situ. Kebanyakan tumbuhan eudicot, dan kalau pada tumbuhan kalau pada tumbuhan monokot sebahagian kecil sajalah. Tak semua pokok buat pertumbuhan sekunder. Fungsi pertumbuhan sekunder, fungsi dia ni fungsi dia pula untuk menambahkan ukur lilit ataupun diameter batang ataupun akar. Maksudnya nak bagi batang tu besar, nak bagi akar tu besar. Pertumbuhan primer lebih pada menambah kepanjangan. Pertumbuhan sekunder ni nak menambah diameter ataupun ukur lilit batang dengan akar. Okey. Dapatkah anda mengenal pasti tumbuhan eudicot yang hanya mengalami pertumbuhan primer? Adakah tumbuhan dicotyledon yang buat pertumbuhan primer saja? Tumbuhan yang tidak berkayu seperti tumbuhan herba. Tumbuhan herba ni maksudnya tumbuhan yang berbatang lembut, tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Maksudnya pertumbuhan sekunder ni hanya berlaku pada tumbuhan yang besar-besar dan yang berbatang keras. Contohnya pokok balak, pokok durian, pokok rambutan. Yang ni akan mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terhasil daripada pembahagian sel meristem lateral. Bila sebut pertumbuhan sekunder ni, dia tak melibatkan sel meristem apex, tetapi dia melibatkan sel meristem lateral yang ada di batang akar. Meristem lateral pula, dia ada cambium gabus dengan cambium vascular. Jadi awak kena ambil tahulah benda ni. Banyaklah benda nak bacanya. Cambium gabus tu ada kat mana? Ada dekat bahagian paling luar kan. Cambium vascular ni adalah layer di mana terletaknya cambium gabus. Yang ni pula adalah layer di mana terletaknya cambium vascular. Ni dia punya lokasi dia lah. Yang ni phloem primer, phloem sekunder, xylem primer, xylem sekunder. Xylem primer dia lebih pada bahagian tengah, sekunder dia dekat luar sikit. Xylem dengan phloem primer dengan phloem sekunder ni tak berapa nak nampak. Tapi dia ada phloem primer, dia ada phloem sekunder, dia ada xylem primer, dia ada xylem sekunder. Ni ni. Cambium gabus terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan epidermis. Cambium gabus ni dia dekat bawah. Kat sini. Cambium vascular terletak di antara tisu phloem dan tisu xylem dalam berkas vaskular. Kita belajar dulu masa di tingkatan 3. Kan? Ni adalah berkas vaskular pada batang. Ni berkas vaskular. Dalam ni ada xylem dengan phloem, betul tak? Phloem yang luar, xylem yang dalam. So, cambium dia kat mana? Cambium vaskular dia kat sini ni. Cambium vaskular. Ni dah cambium vaskular.
garisan hijau yang tebal. Okey. Pertumbuhan sekunder pada batang. Pertumbuhan sekunder pada batang. Dia agak rumit sikit sebenarnya benda ni. Okey, gambar rajah 1.13. Awak perhatikan pembahagian sel di kambium vaskular dan kambium gabus semasa pertumbuhan sekunder. Saya rasa yang ni saya skip dululah, sebab nak kena terang secara detail lagi ni. Saya terus tengok sini. Yang ni saya rasa pertumbuhan sekunder pada akar dengan pertumbuhan sekunder pada batang ni saya akan terangkan pada kelas yang akan datang lah ya. Saya akan terangkan pada kelas yang akan datang. Sebab yang depan tu pun tadi pun dah banyak konten, takut awak pening sikit lah. Pertumbuhan sekunder tumbuhan monokot. Pertumbuhan sekunder tumbuhan monokot. Mari kita tengok. Apa? Kita langkau dulu. Pertumbuhan tadi kan dia kata kan pertumbuhan monokot ni jarang yang buat pertumbuhan sekunder. Jarang tumbuhan monokot yang buat pertumbuhan sekunder. Tapi ada, tapi tak banyak. Walaupun kebanyakan tumbuhan monokot tidak mengalami pertumbuhan sekunder, terdapat setengah daripadanya mengalami pertumbuhan sekunder. Ada juga yang buat. Seperti aloe vera dan agave species. Aloe species dengan agave species. Apa dia ni? Ni. Pokok ni antara pokok-pokok yang buat pertumbuhan sekunder. Okey. 1, 2, 3. Okey, kepentingan pertumbuhan primer dan kepentingan pertumbuhan sekunder. Okey, kepentingan pertumbuhan primer membenarkan pemanjangan pokok. Jadi dia pertumbuhan primer ni sebenarnya dia nak bagi pokok tu panjang. Bila panjang dapat serap cahaya matahari, nak buat proses fotosintesis. Okey, 1. Flowworm primer dapat mengangkut hasil fotosintesis ke daun. Flowworm primer. Jadi bila berlakunya pertumbuhan primer, pokok tadi dapat mengangkut hasil fotosintesis. Okey. Bila berlakunya pertumbuhan primer, xylem tadi dapat mengangkut air dan garam mineral. Yang terlibat semua yang primer. Okey. Bila berlakunya pertumbuhan primer, xylem primer dapat memberi sokongan kepada tumbuhan yang berbatang lembut. 4. Kepentingan pertumbuhan sekunder memberi kestabilan kepada tumbuhan. Jadi dia lebih stabil sebab dia lebih besar. Memberi sokongan mekanikal, kekuatan kepada pokok. Menghasilkan lebih banyak tisu xylem dan tisu flowworm. Bila tumbuhan tu buat pertumbuhan sekunder, banyak tisu flowworm, banyak tisu xylem. Lagi banyak dihasilkan. Yang keempat, menghasilkan tisu xylem dan flowworm secara berterusan. Nak gantikan yang mana yang dah tua dan yang rosak. Yang seterusnya, menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal. Jadi dapat memberi perlindungan kepada pokok tadi, perlindungan untuk menghalang daripada kehilangan air ataupun kecederaan fizikal dan juga serangan bakteria yang membahaya.
Seterusnya, kepentingan pertumbuhan sekunder mampu hidup lebih lama. Bila dia hidup lebih lama, dia dapat menghasilkan biji benih dan boleh membiak. Okey. Seterusnya kita tengok perbandingan di antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan dicotyledon. Dulu kita sebut dicotyledon, sekarang ni dia sebut eudicot, istilah baru. Okey, ni perbandingan lah. Persamaan dan perbezaan. Okey, kita dah bincang apa tadi. Ini diringkaskan dalam table. Dapat meningkatkan saiz, berlaku pada tumbuhan berkayu, melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Yang ni primer, yang ni pertumbuhan primer, yang ni pertumbuhan sekunder. Tisu yang terlibat apa dia? Yang ni tisu meristem apex, yang ni meristem lateral. Bahagian berlaku pada batang dan akar tumbuhan yang lebih muda. Berlaku apabila pertumbuhan primer telah berhenti. Pertumbuhan sekunder ni berlaku pada pertumbuhan primer telah berhenti pada batang dan akar yang telah matang. Arah pertumbuhan, arah secara memanjang sebab dia nak menambahkan ketinggian pokok. Yang ni secara melebar, secara jejari. Okey. Kesan pertumbuhan. Bila berlakunya pertumbuhan ini, boleh menambahkan kepanjangan batang dan juga akar. Yang ini penambahan ukur lilit batang dan juga akar. Tisu dan struktur yang terbentuk. Epidermis, cortex, tisu vaskular. Tisu vaskular primer. Yang ni kulit kayu. Macam-macam lagi lah ni. Boleh baca lah. Kehadiran tisu kayu tak ada. Ni ada. Ketebalan kulit kayu nipis, tebal. Kehadiran gelang tahunan. Yang ni tak ada. Yang ni ada. Okey. Ni slide kita yang terakhir. Kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder daripada segi ekonomi. Kepentingan dia, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi yang tinggi. Sebab apa? Dapat menghasilkan kayu balak seperti meranti dan cengang. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, nilai ekonomi dia tinggi. Maksudnya dia mahal, ada nilai komersial. Sebab pokok dia keras, pokok dia kuat. Macam pokok balak. Okey. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras. Jadi sesuai lah nak buat rumah, bot, perabot, pagar, pintu. Kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik yang dapat dijadikan barang perhiasan. Gelang tahunan ni dia nampak macam berjalur-jalur pada dia punya batang dia tu. Okey. Kayu dan kulit pokok setengah tumbuhan dapat menghasilkan resin dan minyak. Bahan-bahan ini dikomersialkan, boleh menghasilkan varnish, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan. Tumbuhan berbunga pula dapat dijadikan sebagai tumbuhan hiasan. Kalau dia jenis yang berbunga, sebabkan dia ada bunga, dia dapat dijadikan tumbuhan hiasan. Selain daripada menghasilkan bunga hiasan, dia juga menghasilkan buah-buahan kan. Buah-buahan seperti mangga dan manggis. Hasil daripada pertumbuhan sekunder ni dapat dijadikan sumber pendapatan dan meningkatkan ekonomi negara. Okey. Jadi kita dah sampai 1.3 seperti yang cikgu janjikan.
pertumbuhan sekunder pada batang dan juga pertumbuhan sekunder pada akar saya akan cuba terangkan pada kelas yang akan datang. Jadi awak fahamkan yang ini dulu. Cuba baca dan fahamkan.